Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Baik. Apa khabar muslimin muslimat? Di slot Hikmah Duha pada hari ini saya akan bincangkan dan saya akan kongsikan bersama muslimin muslimat pada hari ini dengan tajuk Bidadari Dunia. Ya. Baik, tajuk tersebut bila kita renung kembali, bidadari dunia. Mengapa bidadari? Dan bidadari tidak ada di dunia. Kerana bidadari itu adalah cita-cita pada masa akan datang di syurga nanti, tetapi kita masih di dunia. Jadi itu adalah motivasi, diharapkan menjadi motivasi kepada kita untuk kita berperwatakan seperti muslimah salihah, iaitu seperti calon-calon bidadari. Ya, itu sebab saya letakkan bidadari dunia. Ya. Di dunia lagi kita nak sebut dan kita nak biasakan diri kita itu berperwatakan seperti bidadari, kerana dia cita-cita kita dan kita harapkan ketika di syurga nanti kita menjadi bidadari. Jadi siapakah bidadari dunia itu? Adakah kita? Ya. Okay, kalau kata kita boleh rasa perasan lah kan, tapi kita kena perasan lah diri kita ni supaya kita akan lebih dekat dengan ciri-ciri yang telah diberi, yang telah digariskan. Apakah ciri-ciri sebagai bidadari syurga itu nanti? Ya, adakah kita muslimah tersebut? Adakah kita calon bidadari tersebut? Kalau kita, jangan cakap kosong lah. Kita kena cek dan kita kena buat checklist sama ada kita menempati kriteria sebagai calon bidadari ataupun tidak. Layakkah kita ni? Ya? Jadi kalau kita semak perkabaran wahyu daripada Allah tentang keindahan bidadari syurga ini, dan banyak disebut di dalam hadis berkaitan dengan kehebatan bidadari syurga ini. Ya? Tetapi kalau kita di dunia ini melakukan amal soleh, seorang wanita yang menjaga tindak tanduknya sehingga boleh menjadi, sehingga menepati kriteria sebagai bidadari syurga, maka kita suatu hari nanti di syurga nanti akan 70 kali ganda cantik, hebat, indah daripada bidadari yang sedia ada di syurga. Ya. Kalau nak jadi bidadari, kena buat apa yang Allah suruh. Ya, tinggal apa yang Islam larang. Jadi apa yang digambarkan di dalam surah Al-Waqi'ah, ya, kita sebelum kita pergi kepada kriterianya, ciri-cirinya, maka kita berkenalanlah dulu macam mana, sebab apa yang ramai sangat muslimah mengimpikan nak jadi bidadari tu. Kerana digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah, wahurun ain kamsal lu'lu'il maknun. Jadi mata bidadari tu mata yang bersinar-sinar, yang berkilau, matanya indah, cantik, dan kita tak pernah nampak lagi perempuan-perempuan di dunia ini matanya berkilau, matanya bersinar. Berkilau macam mana tu kena masuk syurga dulu baru kita boleh tahulah macam mana berkilaunya, macam mana bersinarnya. Ya. Kemudian ka'amsalil lu'lu'il maknun, umpama mutiara yang tersimpan baik. Maksudnya kalau mutiara yang bercala tu dia tak cantik lah kan, dia tak bersinar lah. Ini mutiara yang baru keluar daripada tiram tu, yang cantik, yang tersimpan, dia baru keluar, confirm bersinar lah, ya, kita nampak. Jadi dia tersimpan baik dan diteruskan dengan dalam surah Al-Waqi'ah juga diceritakan, lalu kami jadikan mereka muda-muda belaka, iaitu gadis-gadis belaka yang di dalam jiwanya penuh dengan rasa cinta, dan mereka semua itu sebaya-sebaya. Ya, faja'alnahunna abkara urban atraba. Itu yang digambarkan. Jadi memang cantiklah bidadari syurga ini. Ya. Jadi kita di dunia ni kalau ada parut, tak cantik, kemudian tua, berkedut, di syurga nanti tak payah ambil collagen dah. Dia di dunia kita berebut-rebut nak
mencari kolagen untuk mencantikkan makeup, ya. Di syurga nanti digambarkan kita tak payah ambil apa-apa dan kita sedia akan cantik dan dimudahkan kembali, ya. Jadi itu adalah motivasi kepada kita. Sebab apa nak jadi bidadari syurga tu, ya? Di samping itu kita hidup dengan apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai ahli syurga lah, ya. Jadi mari kita semak siapakah dan apakah kriteria untuk menjadi ahli syurga itu, dan apakah kriteria untuk menjadi bidadari itu, ya, bidadari syurga itu. Jadi yang pertama disebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jika wanita itu menjaga solatnya dan juga berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya daripada perbuatan zina, kemudian dia mentaati suami, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhul fil jannah, daripada mana-mana bab, masuklah daripada mana-mana pintu sekalipun. Itu adalah keistimewaan wanita ketika mana dia diredai oleh Allah dan dibenarkan dan yang didambakan oleh syurga Allah, ya. Baik. Jadi kemudian bila dikatakan masuklah daripada pintu mana pun, itu untuk perempuan yang menjaga solat, ya. Jadi kita cek balik, tengok solat kita macam mana. Solat 5 waktu kita solat. Jadi kalau yang baiknya solat-solat yang sunat jangan ditinggalkan. Jadi bagi perempuan, wanita yang menjaga solatnya, begitulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan juga adalah satu kewajipan yang mesti kita kata akulah mesti kena buat, kerana itu adalah kewajipan, ya. Dan selepas kita tak boleh berpuasa di bulan Ramadan, kenalah ganti, ya. Jangan buat-buat lupa. Jadi wanita solehah ini, iaitu wanita syurga ini dan juga bidadari di dunia ini, ya, mesti menjaga puasa, ya, jangan culas. Dan ketika berpuasa itu juga mesti mengikutilah apakah adab-adab ketika berpuasa itu, ya. Kemudian wanita tersebut menghindarkan diri dan menjauhi daripada zina. Wala taqrabuz zina. Kerana apa? Kerana zina itu adalah fahisyah, adalah perbuatan keji yang sangat menyulitkan untuk wanita masuk ke dalam syurga, ya. Na'udzubillah. Baik, jadi itu adalah antara kriterianya. Kita pergi lagi. Adakah perempuan yang telah berkahwin itu mentaati suami, ya? Sekiranya dia mentaati, bagaimanakah cara dia mentaati itu? Jangan pula kita mentaati perkara-perkara yang kita panggil apa? Perkara-perkara dosa. Dia ada batasan lah. Kita mentaati itu adalah perkara-perkara yang diperakui syariat, yang tidak melanggar syariat. Kemudian selepas mentaati suami, kita hendaklah menjadi wanita yang sabar, ya. Wanita yang sabar dengan dugaan berumah tangga. Mesti jadi wanita yang sabar dalam mendidik anak-anak. Mesti jadi wanita yang sabar ketika berada di tempat kerja, ya. Kemudian kita perlu juga sabar dalam menerima ataupun diduga dengan beberapa penyakit. Kemudian kena selalu mencari redha suami, dan juga kita dilarang, kena jauhlah daripada menyakiti hati orang lain, kerana wanita ini dianugerahkan lidah yang tajam, ya. Jadi dan juga duduk saja-saja pun boleh cakap. Satu ayat pun kadang-kadang boleh jadi mengumpat. Satu ayat pun boleh kadang-kadang mengecilkan hati orang lain, mengecilkan hati suami, mengecilkan hati anak-anak. Jadi itu kita kena jaga. Kemudian wanita yang menyayangi binatang, dengan asbab wanita yang berlaku kejam kepada binatang, dia akan dihumban ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Kemudian wanita yang mengamalkan, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah ciri-ciri wanita solehah
yang didambakan syurga dan wanita yang menjadi calon bidadari, ya. Jadi di sini kita harapkan supaya kita bersama-sama menjadi calon bidadari di syurga nanti dan kena menjadi wanita salihah yang memenuhi kriteria tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.